أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu kembali, dan pada malam ini kita akan memulakan kuliah yang baru dengan menggunakan kitab yang baru, iaitu kitab yang bertajuk Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang telah kita maklumkan terlebih awal, yang telah kita nyatakan ya di dalam Facebook, ya, dan di situ dia disertakan beberapa keterangan. Dan inilah kitabnya yang akan kita gunakan. Adapun cetakan yang terbaru adalah berwarna biru, yang biru, ya, berwarna biru. Namun kandungannya adalah sama. Ya, ini adalah cetakan yang terkini, iaitu terbitan pada tahun cetakan yang ketiga, ya, iaitu 1440 Hijrah bersamaan dengan Julai 2019. Walau bagaimanapun kandungannya insya-Allah sama, tidak ada perubahan. Baik. Kitab yang akan kita pelajari ini adalah kitab yang bertajuk Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang disusun oleh Al-Ustaz Safadil Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullahu Ta'ala, seorang ustaz yang sangat terkenal, ya, iaitu yang berasal daripada Indonesia, seorang ustaz yang produktif. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh beliau Hafizahullah Ta'ala yang sangat berkualiti. Ya, kerana apa? Kerana kitab-kitabnya itu semuanya disusun bersandarkan dengan dalil-dalil daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama. Ya, khususnya kitab yang akan kita ambil faedah daripadanya. Dan kitab ini adalah sebuah kitab yang komprehensif, ya, yang sangat luas cakupan perbahasannya, ya, khususnya yang berkaitan dengan amalan-amalan sunnah dalam setahun. Yang mana kitab ini terdiri daripada 27 bab. Ya, adapun bab-bab itu bolehlah kita rujuk pada bahagian kulit belakangnya. Ya, terdiri daripada 27 bab. Dimulai dengan bab yang pertama, prinsip-prinsip setiap muslim dalam mengisi aktiviti hari demi hari. Bab yang kedua, menuntut ilmu syar'i adalah amalan harian setiap muslim. Bab yang ketiga, tauhid adalah semulia-mulia amalan setiap muslim. Jadi 3 bab ini adalah sebagai mukadimah penting sebelum pengarang Hafizahullah Ta'ala memasuki bab yang keempat sampai bab yang ke-27, di mana pada bab yang keempat, ya, pengarang Hafizahullah Ta'ala mula memasuki perbahasan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian, ya, diakhiri dengan bab yang ke-27, waspada daripada perosak-perosak amal, ya.
Adapun bab yang ke-25, 26 dan 27 ini merupakan beberapa penutup penting. Ya, dan sungguh kitab ini menjelaskan perkara-perkara yang besar sekali faedahnya untuk kita, khususnya kita sebagai pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak buku-buku yang tulis berkaitan dengan perkara ini. Sama ada para ulama yang terdahulu, ya, seperti contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, di dalam kitabnya Al-Azkar, ya, seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Al-Ta'if Ma'arif, ya, yang lebih awal daripada situ Ibnu Sunni, ya, iaitu ya tentang amalan sehari semalam. Dan ramai para ulama yang menyusunnya, sehinggalah di zaman kita ramai juga para ulama yang menyusun kitab-kitab yang menghimpunkan, ya, pelbagai amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaklah kita ketahui bahawa sunnah itu adalah satu perkara yang, ya, secara bahasanya adalah, ya, sunnah ini terdiri daripada dua. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibahagi pada dua. Satu adalah yang wajib, yang kedua adalah yang sunat. Sunnah iaitu cara, ya, cara beragama, bahasa mudah, iaitu segala perkataan, perbuatan, ya, takrir, ya, dan juga beberapa perkara. Bila kita sebut tentang sunnah ni, maka ada 5 perkara padanya. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu perkataan, ucapan. Ya, ucapan berbentuk zikir dan sebagainya, itu adalah sunnah qauliyah. Kemudian yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Ini perbuatan. Perbuatan Nabi SAW seperti berjalan, makan, minum, ya, tidur dan berbagai lagi. Kemudian sunnah takrir, ya, takririyah, iaitu sunnah yang berupa pengakuan. Ya, diam Nabi SAW melihat seorang sahabat melakukan sesuatu, Nabi SAW diam ataupun tidak berkata apa-apa. Ya, contoh apa yang terkenal? Seperti salah seorang sahabat Nabi SAW makan daging tok. Nabi SAW tidak makan, tidak menyukai, tapi Nabi SAW tidak melarang. Maka itu adalah sunnah dipanggil apa? Takririyah, iaitu sunnah yang berupa pengakuan, iaitu mengakui kebenaran sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW. Begitu juga tentang sunnah takririyah, ketika mana Nabi SAW bertanya pada seorang budak, Aina Allah fis sama. Ya, langsung saja Nabi SAW tanya, Man ana? Lalu dia jawab, Anta Rasulullah. Lalu Nabi SAW perintahkan, dia adalah wanita mukminah, maka bebaskan dia. Nampak tu? Jadi Nabi SAW membenarkan. Ya, Nabi tak kata, betul jawapan kamu. Nabi diam, tapi Nabi langsung tanya lagi. Dia jawab. Begitulah seterusnya. Itu contoh. Ya, kemudian yang seterusnya adalah sunnah hamiyah. Ya, sunnah hamiyah. Apa makna sunnah hamiyah? Hamiyah ya tamarbutah. Hamiyah iaitu satu pekerjaan yang Nabi SAW bercita-cita untuk melakukannya, tapi Nabi SAW tak sempat untuk melakukannya. Ya, contoh Nabi SAW bercita-cita nak puasa di bulan Zulhijjah. Ya, 9, kalau tak silap 9 dan 8. Tak silap, ya, 9 hari Tasu'ah. Betul tak? Saya ingat tak lupa. Ya, kemudian seterusnya sunnah tarkiyah. Tarkiyah iaitu apa? Ya, sunnah tarkiyah adalah segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengerjakannya. Nabi tinggalkan dia dan Nabi tak perintahkan untuk berbuat, maka itu dinamakan sunnah tarkiyah. Baik, itu secara ringkas. Adapun perbahasannya kita boleh rujuk dalam hal yang berkaitan dengan ilmu khusus tentang sunnah Nabi SAW. Baik, jadi kitab ini, apa yang nak dibahaskan adalah berkaitan dengan apa? Iaitu sunnah yang sunat. Adapun yang wajib, ya, maka itu terkandung dalam ibadah-ibadah harian. Seperti apa? Yang terkandung dalam rukun Islam. Solat, puasa, rukun iman, al-ihsan. Ya, wajib. Wajib adalah melakukan apa yang Allah perintah, ni apa yang Allah perintah, dan tinggalkan apa yang Allah tegak. Ini wajib. Sekarang, ya, ini insya-Allah kita sebagai seorang mukmin yang tunduk dan patuh pada Allah, tidak ada jalan keluar, wajib melakukannya. Itulah kita sebagai seorang Muslim yang taat. Muslim yang taat. Ya, bukti
Dia seorang mukmin yang benar adalah menunaikan yang ini. Adapun sunat Nabi SAW yang sunat ini adalah tambahan terhadap yang wajib. Yang mana bukan bermakna sunat itu buat berpahala. Bukan maksud, memang betul buat berpahala. Tinggalkan, tak berbuat, maka tak berdoa. Bukan begitu. Ya. Akibatnya bila faham cara begini, orang pandang remeh. Ya, take for granted. Tak buat pun tak apa, sunat. Yang penting saya buat yang wajib sudah. Masuk syurga juga. Itu contoh. Ya. Jadi buat berpahala betul. Tinggalkan tak berdosa betul, tapi kurang dari sudut penekanan. Dari sudut ada rasa paksaan. Ada maksud ingin, keinginan, dorongan kurang. Ini dia panggil pushing factor kurang. Pushing factor ya, ataupun driving force kurang. Jadi padahal sunat itu adalah perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW melakukannya. Maka kita kena refresh, tukar. Tinggalkan tak berdosa tu kita kena tukar. Tinggalkan, apa maksudnya? Rugi selama-lamanya. Barulah kita akan buat. Sebab apa? Sebab ini adalah amal yang bernilai ibadah, yang mendatangkan faedah. Faedah yang pertama apa? Bukti cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta. Yang kedua adalah mendapat pahala. Yang ketiga, nanti dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri akhirat. Jadi kalau ditanya apa makna sunat, sunnah Nabi SAW yang sunat, maka buat pahala, dapat pahala, tinggalkan, rugi, sia-sia. Sebab apa? Kebanyakan sunnah Nabi SAW itu, kita dituntut untuk melaksanakannya sebagai bukti. Bukti apa? Bukti realisasi cinta kita pada Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersabda, bukan Nabi SAW bersabda, dalam Quran, Allah sebut apa? Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum, sambung. Sambung, Tuan Rahman. Kau dah buka pintu. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21, ini prinsip penting yang berkaitan dengan iaitu mencontohi Nabi SAW dalam segala perkara, yang wajib dan yang sunat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana rajullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan, contoh, the best example for us to follow. Ya, contoh teladan yang terbaik, the best. Tidak ada tandingan. Untuk apa? Untuk kita contohi. Ya, bagi siapa ni? Orang yang nak contoh ni siapa? Supaya bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi sini ada 3 perkara penting. Nabi SAW tu as our role model, the ultimate, the only one, as our reference. Ya, untuk kita berjalan di atas kehidupan berdasarkan agama, iaitu sunnah Nabi SAW. Ya, jadi jadikan Nabi SAW itu sebagai suri teladan, contoh. Ya, apa akibat? Kita dapat rahmat daripada Allah dan kedatangan hari kiamat nanti kita akan diterima oleh Nabi SAW bila kita berjalan untuk pergi ke telaga Nabi SAW, Al-Haud. Ya, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Baik. Jadi ini perkara yang sangat besar, yang sangat penting. Sebab itu bila kita mempelajari tentang amalan sunnah setahun ini, supaya kita berjalan sesuai di atas apa yang telah dijalani oleh Nabi SAW. Dan banyak di kalangan umat Islam yang tidak berusaha, bahkan tidak mengetahui. Ya, sebahagian besar daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan sunnah-sunnah Nabi SAW itu mati dalam kehidupan dan menjadi asing. Dan kita lihat betapa banyak sunnah-sunnah Nabi SAW itu, apabila ada orang yang nak menghidupkannya, mereka itu dipandang janggal, ganjil. Ya. Sebab itulah ilmu tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, ya, yang mana diatur oleh Nabi SAW atas perintah Allah, ya, setiap saat, setiap hari.
Ya, setiap tahun sepanjang usia sampai mati. Ya, dari awal kelahiran kita sampailah kematian, semuanya diatur mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini sungguh besar sekali faedahnya. Yang pertamanya membuka ilmu-ilmu yang barangkali yang tidak kita ketahui. Ya, berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya untuk menanamkan kecintaan kita yang sebenarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita memiliki ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu akan datanglah dan bertambahlah cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan lihat dan menghargai betapa susah payahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di atas sunnah itu. Ya, sehingga ya, setiap saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah lepas daripada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi SAW berjalan di atasnya. Maka kita sebagai wujud realisasi terhadap kecintaan pada Nabi SAW, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tengok, ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Besar sekali faedahnya. Ya, ayat ujian. Katakanlah jika kamu cinta pada Allah, maka hendaklah kamu ikut aku. Jadi cinta kepada Allah itu dengan syarat. Syaratnya mesti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, zahir dan batin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi kita umat Islam. Sungguh kita bersyukur memiliki contoh yang tiada tandingannya, dan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lengkap dan sempurna. Ya, dari segi ajarannya, aturannya dan hukumnya. Maka hendaklah kita berusaha untuk berjalan di atasnya. Ya, sebagai bentuk adab seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia menunjukkan akhlak yang agung ketika mana dia berada di majlis yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul. Ya, jika tidak, maka dia termasuk dalam orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mempelajari kitab ini tentunya memerlukan beberapa perkara. Yang paling utama adalah adab ketika mana kita berinteraksi dengan, ya, berinteraksi dengan apa? Ya, pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mempelajari tentang amalan sunnah setahun ini menurut Al-Quran dan As-Sunnah, seolah-olah kita sedang berbicara atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara kepada kita. Maka hendaklah menjaga adab-adab itu dengan sebaik mungkin. Baik, ini sebagai pengenalan awal yang pertama. Baik, kitab ini ya, dimulai dengan dua pengantar. Ya, dua mukadimah ya, oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, dan kita baca secara ringkas dan kita ambil faedah daripadanya. Kenapa? Pengantar penulis ini adalah perkara yang penting. Kerana daripada pengantar inilah atau mukadimah ini menjelaskan tentang gambaran secara keseluruhan apa yang ditekankan, apa yang ingin disampaikan, ya, apakah tujuan yang ingin diraih oleh pengarang terhadap kita, khususnya yang membaca dan mengambil faedah daripada kitab ini. Ya, mari kita lihat pada pengantar penulis cetakan pertama. Ya, daripada muka surat pertama sampai muka surat 5. Ya, baik. Di sini apa yang boleh kita ambil, yaitu pengarang Hafizahullah Ta'ala, ya, daripada muka surat pertama sampai muka surat 5, kita boleh buat satu kesimpulan penting. Telah meletakkan satu premis, telah meletakkan satu prinsip di dalam beribadah. Tak boleh dah tulis lah. Ada ni, dua buat basah. Telah meletakkan satu prinsip penting dalam beribadah, iaitu apa? Ya, kita sedang membicarakan hal yang berkaitan dengan ibadah. Macam cari yang kering ni lah. Ya, ibadah. Kita tahu ibadah itu adalah apa? Penyerahan diri, tunduk, taat, patuh, ya, terhadap apa saja perintah Allah. Ya, terhadap apa saja perintah Allah Ta'ala. Ya, apa saja perintah Allah Ta'ala. Jadi ibadah adalah perintah. Kita basah tak boleh. Isu tadi macam baik. Secara kita dah belajar dalam kuliah-kuliah yang lepas, ibadah itu kita secara prinsipnya adalah iaitu ketundukan, tunduk, serah diri, taat.
tanpa berbelah bagi, 100% terhadap apa saja perintah Allah Ta'ala. Ini secara mudah, ya, iaitu penegakan hak sebagai seorang hamba kepada Allah. Detailnya adalah hamba, abdun, hamba. Total submission kepada siapa? Allah Ta'ala, ya, because we are Allah Ta'ala slave. Dan kita belajar definisi yang komprehensif dia. Wa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al az-zahiratu wal batinatu. Baik. Sekarang apabila namanya ibadah, tentu ada aturan. Tentu ada apa? Ada prinsip penting berkaitan dengan ibadah. Bila nama ibadah mesti ada prinsip. Prinsip iaitu apa? Bagaimanakah ibadah yang kita buat ini? Ya, paling penting ibadah yang kita buat ni apa yang kita nak? Iaitu apa saja yang kita buat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi pada mukadimah yang pertama ini, ya, Ustaz Hafizahullah Ta'ala menjelaskan ada 2 syarat. Ya, tapi sebenarnya kita letakkan 3 syarat. Ya, syarat yang pertama apa dia? Untuk ibadah seseorang itu diterima di sisi Allah apa dia? Dia mesti seorang Muslim. Ya, seorang Muslim. Orang kafir diterima tak? Tak. Kenapa tak diterima? Kenapa dia tak diterima? Sebab dia kafir. Sebab dia menyekutukan Allah, mengambil Tuhan selain daripada Allah sebagai Rabb yang mereka ibadahi. Ya, sebab itulah Allah sebut di dalam Al-Quran, ya, orang-orang kafir itu, ya, barang siapa sebab mereka bukan Islam, bukan Muslim. Ya, kerana Allah Ta'ala mengingatkan tentang prinsip yang pertama ini. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinah falan yuqbala min. Ya, wa huwa minal khasirin. Ya, dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Sebab apa? Sebab satu-satunya agama yang Allah terima apa? Islam. Kristian terima tak? Yahudi pula. Ya, itulah agama Yahudi, bangsa Bani Israel. Ya. Nasara, Yahud wal Nasara, Majusi, Buddha, Hindu, apa sajalah, semuanya tak diterima. Sebab apa? Allah sebut Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ya, barang siapa yang cari lain daripada Islam, maka fahuwa raddun, maka tertolak, tak terima. Ya. Jadi syarat yang pertama adalah Muslim. Ya. Orang kafir dia buat tak ibadah? Buat. Ya. Dia berbuat baik tak? Dia tolong orang tak? Tolong. Dia bantu. Banyaknya kebaikan dia. Barangkali ada di antara kebaikan dia itu mengatasi orang Islam. Apa contoh? Tu dia buat teknologi handphone dia. Bantu kita tak? Bantu. Boleh dengar Quran, boleh dengar kuliah, boleh buat live, macam-macam. Tapi ada nilai tak di sisi Allah? Kenapa tak ada nilai? Kerana syarat yang pertama, iaitu iman kepada Allah, tauhid. Ya, sebab itu Allah sebut tentang amalan-amalan orang kafir ini. Allah gambarkan dalam surah An-Nur. Ya, surah An-Nur, surah yang ke 24. Ya, surah yang ke-24, kita tengok surah An-Nur ayat yang ke-39 hingga 40. Sabi Rahman boleh sambung. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ. Sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Baik, ini adalah dalil yang mengatakan bahawa amal orang kafir itu sebaik apa pun tak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang kafir, kata Allah Ta'ala, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana. Ya, fata morgana, iaitu laksana riak-riak sinaran panas di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila datang ke tempat itu tidak didapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Allah bagi perumpamaan seperti apa? Fata morgana, seperti air, tapi bukan air. Atau seperti gelap gelita di lautan yang dalam. Masya Allah, Quran sebut lautan yang dalam, seperti lautan Hindi, tempat MH berapa tu, dicari tak jumpa, laut sangat dalam, ya, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gelita yang tindih menindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan sesiapa yang tidak diberi cahaya yang dipetunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ini contoh. Dan ayat yang sering kita baca, wa qadimna ma amilu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dalam surah Al-Furqan ayat 23. Ya. Jadi ini di antara dalil mengatakan syarat yang pertama mesti dia seorang yang beriman, bertauhid kepada Allah, muslim. Kemudian padanya ada dua syarat. Ya. Dalam melakukan amal ibadah, maka ada dua syarat padanya yang wajib terpenuhi. Jika tiada salah satu ini, maka ibadah yang dia buat itu cantik macam mana pun, sempurna macam mana pun, tak diterima. Yang pertama mesti wajib ikhlas kerana Allah. Yang kedua adalah wajib, ya, ibadah yang dibuat itu sesuai dengan sunnah. Inilah kitab, ya, tajuk sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan sesuai dengan sunnah tuan guru, ustaz, tok imam, pak kiai dan seumpamanya. Bukan. Sesuai dengan siapa? Sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Jadi di sini Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala sebut, dia setelah mendatangkan dua ayat Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini adalah dalil tentang apa? Ikhlas kerana Allah. Ya. Ikhlas itu adalah amalan hati. Dan amalan hati adalah amalan yang paling sulit untuk, ya, dipenuhi, diperolehi. Perlu mujahadah tahap tertinggi. Ya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Kerana, ya, banyak orang yang zahirnya melakukan amalan yang sesuai dengan sunnah, tapi tiada keikhlasan. Dia buat barangkali kerana nak menunjuk-nunjuk pada manusia. Dia terkena penyakit ar-riya. Ataupun dia berbuat amal ibadah, kemudian dia rasa ujub, takjub dengan amal ibadah yang dia lakukan sendiri. Ya, riya ni dia buat kerana orang. Walaupun orang tu tak tahu, tapi dia nak menunjuk-nunjuk pada orang. Adapun ujub, tidak ada kemena dengan orang lain. Dia duduk sorang-sorang tu, dia duduk fikir, dia duduk rasa, oi bagus dah aku ni, banyak tu sunnah Nabi yang aku buat, orang lain tak buat ni. Kat kampung ni aku yang paling sunnah sekali. Tu ujub. Adapun sum'ah, dia berbuat sesuatu tu agar diketahui orang, dilihat oleh orang. Tu. Ya, segala kerja buat dia tu, dia nak orang lihat. Dia nak orang lihat. Bersedekah, dia nak tunjuk, ni aku bersedekah ni paling banyak, paling aktif, paling terkedepan, paling inovatif. Ya. Ini kembali kepada mana ni? Kembali pada niat. Dan niat tidak boleh dibaca, kecuali hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Sebab itu nanti di negeri akhirat, niat inilah yang akan menjelaskan, mendedahkan jati diri sebenar seorang yang membawa amal ibadah di sisi Allah. Dan kita selalu sebut tentang 3 kisah, 3 orang yang dihubankan ke dalam neraka yang paling awal dalam keadaan wajahnya tersirit. Orang yang berjihad, orang yang bersedekah, orang yang menyampaikan ilmu. 3-3 ni amalan yang besar, tapi semuanya disqualified, mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala yang besar. Kerana apa? Mereka melakukan bukan kerana Allah, hilang keikhlasan, tapi kerana makhluk, iaitu ar-riya. Semoga Allah menjauhkan kita daripada perkara tersebut. Sebab itu premis yang pertama dalam mukadimah ini sangat penting. Ya, supaya apa? Jangan amal ibadah yang kita buat itu letih kita habiskan sepanjang usia kita.
Bukan senang nak buat amalan sunnah ni. Ya, contoh bangun malam, ingat senang ke? Di antara amal ibadah yang paling sulit adalah bangun malam. Nak bangun subuh pun sulit, tambah bangun malam. Nak berpuasa Isnin Khamis, senang atau tidak? Sulit. Nak berpuasa pada 3 hari sekurang-kurangnya dalam sebulan, senang atau tidak? Sulit. Nak beramal dengan zikir pagi petang, senang atau sulit? Sulit. Nak keluar rumah, ikut aturan sunnah Nabi SAW, senang atau sulit? Sulit. Dengar azan, nak jawab azan, senang atau sulit? Sulit. Ya. Tiba-tiba boleh buat dia semuanya, ya, dengan inayah daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba di negeri akhirat, semuanya yang sulit-sulit tadi tiba-tiba tiada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kerana apa? Datang daripada salah satu jurusan atau kedua-duanya sekali. Sebab itu, ya, pengarang Al-Ustaz, ya, Syekh kita Hafizahullah Ta'ala mendatangkan prinsip penting ini sebagai pengingat. Banyak ni nanti sunah-sunah yang akan kita ketahui. Barangkali ada di antara sunnah itu yang kita tidak ketahui. Ya, dengan mengetahuinya, mudah-mudahan Allah memasukkan dalam hati kita kemudahan, keringanan, kemahuan dan keupayaan untuk menerapkannya dalam, ya, kehidupan kita sebelum kita kembali kepada Allah. Ya. Jadi Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala mendatangkan perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Ketika mana beliau rahimahullah, ini seorang tabi'in, menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, ketika mana Fudail bin Iyad rahimahullah ni ulama salaf, ya, dia pun berkata, ya, dia berkata tentang ayat-ayat yang dibacakan tadi, ai akhlasuhu wa aswabuhu. Ayat itu bermaksud yaitu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, ya, yaitu adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Ya. Amalan yang paling benar dan paling ikhlas, paling benar. Ya. Ada satu lagi ayat yang berkaitan dengan ini, dan ayat ini yang ditafsirkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan makna ayat tadi, yaitu tentang Allah dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, Allah Ta'ala dia mencipta. Di antara sifat Allah Ta'ala adalah Al-Khaliq. Ya, dan antara sifat Al-Khaliq itu adalah, ya, af'al Allah, perbuatan Allah Ta'ala adalah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya. Ini ayat tuju kepada siapa? Kepada manusia. Kita dan jin. Allah ciptakan kita daripada kematian. Tiada kepada ada. Ada kepada tiada, tiada kepada ada. Asal kita ada atau tidak? Tiada, tak wujud. Kemudian dilahirkan di dunia. Kemudian tiada, mati. Ya, kemudian nanti dia adakan balik hidup. Nah, itulah putaran roda kehidupan seorang insan. Dan Allah jadikan kita setelah kematian itu kehidupan untuk diuji ketika mana kita berada di dunia. Ya. Jadi Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menjelaskan maksud ayat ini, yaitu akhlasuhu wa ashabu. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, itu adalah maksudnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi dua syarat ini, ya, untuk diterima ibadah kita yang dinamakan ahsanu amala. Baik. Jadi ketika ditanya kepada beliau, ditanya lagi kepada beliau, ya Aba Ali, ya, itu adalah kunyahnya Fudail bin Iyad rahimahullah, yaitu Abu Ali, bapa Ali. Wa ma akhlasuhu wa aswabuh. Ya, wahai Abu Ali, ya, bagaimanakah penjelasan engkau tentang amalan yang paling ikhlas dan paling benar ni? Nak huraian. Apa maksud paling ikhlas dan paling benar ni? By definitionnya apa? Lalu jawab Fudail bin Iyad rahimahullah, qal innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Oh, indah perkataannya. Inilah dia orang yang alim ni, ahli hikmah. Ucapan yang keluar sungguh indah. Ya. Sesungguhnya amal itu apabila dilakukan dengan keikhlasan, namun tidak dilakukan dengan tata cara yang benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nih, amal bila dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tak akan diterima. Jadi dua syarat ni tak boleh terpisahkan, wajib dulu jalan, complementary, run simultaneously. Ya. Wa iza kana sawaban, dan apabila pula dia sawab, benar, walam yakun khalisan,
dan tidak pula ikhlas, terbalik pula, lam yuqbal, maka tak akan diterima juga. Hatta, sehinggalah yakuna khalisan sawaban, sehinggalah ibadah itu dilakukan dengan apa? Ikhlas dan benar. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah sebut lagi. Ni taukid ni. Wal khalis. Apa makna ikhlas? Maka lillah. Ya, adapun ikhlas itu adalah dibuat semata-mata kerana Allah Taala. Ya. Was-sawabu maka na'alas sunnah. Ya, adapun amalan yang dilakukan dengan sawab yang benar itu adalah iaitu muwafaqah. Ya, iaitu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faham? Jadi ini memberikan kaedah yang sangat penting pada kita. Ya, apa kaedah kita? Dalam bab ibadah, jangan asal berbuat. Jangan asal berbuat, jangan asal beribadah. Itu kaedah penting. Jangan asal beribadah. Tengok orang buat, kita membuat. Tengok tok guru buat, kita betul buat. Nanti dulu. Ya, ukur siapa? Timbang, bandingkan, nilaikan tok guru yang ajar kita tu. Ajaran tok guru tu, timbang dia dengan apa? Dengan ni, dengan sunnah Nabi SAW. Boleh faham? Contoh, tok guru tu datang, maka dia pun bagi kita ijazah satu amalan. Ijazah, dia panggil ijazah selamat daripada COVID-19. Yang pertama, istighfar 313 kali. Yang kedua, baca Al-Fatihah, sedekah pada Rasulullah SAW dan masyaikh tok guru. Yang ketiga, baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurruhu ma'asmihi syai'un 100 kali. Yang keempat, baca a'udzu bikalimatillahi tammah 7 kali. Yang kelima dan seterusnya. Ni semuanya ni adalah ya ayat Quran dan hadis yang sahih. Zikir-zikir ni semua sahih ni. Tapi rupa-rupanya penempatannya tak kena. Kaifiah yang dia buat tu tidak ada sandarannya. Dia pandai-pandai aja dia. Dia memandai dalam menggezetkan sesuatu amalan. Sebab amalan telah sempurna. Tidak ada walau seorang pun yang datang sesudah Nabi SAW. Hatta para sahabat Nabi SAW boleh menggezetkan. Gezet satu kaifiah yang baru. Kenapa? Agama telah sempurna. Yang wajib sempurna, yang sunat pun sempurna. So we don't need any other person to replace what Rasulullah SAW did for us. Understand? Ni prinsip yang sangat penting yang banyak dilanggar. Itu tok guru, amalan tok guru ni kita ada satu kitab khas. Kitab amalan-amalan yang dapat sanad ijazah daripada tok guru. Amalan tok guru. Aneh bin ajaib, amalan tok guru. Kemudian diberikan pada orang, dijual untuk diamalkan. Disenarailah tok gurunya. Ya. Padahal sepatutnya sanad ijazahnya bukan tok guru. Rasulullah SAW. Amalan-amalan yang datang pada Nabi SAW ni semuanya masih terpelihara sanad. Sebab amalan-amalan yang Nabi SAW ajar ni, di semua ni, zikir-zikir ni, semuanya diriwayatkan dalam ilmu hadis dan hadis. Dan hadis ini ada sanadnya. Apa saja kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, ya, macam-macam lagi. Semuanya terpelihara sanadnya sampai melalui tok guru sampai kepada Nabi SAW. Itulah dia. Lengkap sempurna. Contoh zikir pagi petang. Contoh zikir setelah solat. Semuanya tersambung sanadnya pada Nabi SAW. Jadi kalau nak tahu ciri khas sesuatu amalan itu muwafaqah atau tidak dengan sunnah Nabi SAW, dia letak sanad ijazah daripada tok guru, amalan-amalan tok guru. Bukan, kita tak nak amalan tok guru. Kita nak amalan Nabi SAW. Ya, sebab kalau kita lihat amalan-amalan yang disandarkan pada tok guru, banyak yang menyisi amalan-amalan yang disandarkan pada Nabi SAW. Ya. Itu semua memang hadis
Tu dah sebut dah. Sebab tu kita sebut sunnah ini apa makna sunnah? Nabi SAW menjelaskan tentang kaifiah, cara Nabi SAW yang kita nak ikut, bukan cara Tok Guru. Cara Tok Guru tu kalau sama dengan cara Nabi SAW yang kita ikut, bukan Tok Gurunya, tapi guru pada Tok Gurunya. Guru pada Tok Gurunya siapa? Nabi SAW. Boleh faham? Boleh. Ni kaedah ni. Orang kita prinsipnya, ya, kerana terlalu mempercayai dan menghormati Tok Guru, maka apa saja ya Tok Guru ajar mereka, sampaikan amalan-amalan, lalu mereka beramal dengannya. Ini kaedah yang salah. Kecuali apa yang disampaikan oleh Tok Guru itu memang daripada Nabi SAW. Contoh, dia ijazah kepada kita zikir selepas solat. Kita pun cek, zikir-zikir ini memang ada sandarannya daripada sunnah Nabi SAW. Maka berjalanlah kita di atasnya. Ya, kerana banyak ya kita lihat zikir-zikir sesudah solat itu rupa-rupanya tidak ada daripada hadis-hadis Nabi SAW. Atas niat baik para Tok Guru itu mengatakan, ini bagus baca ni, ini bagus baca ni. Padahal tidak diriwayatkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu penting perkataan Fudail bin Iyad ini. Fudail bin Iyad rahimahullah ni adalah ulama salaf yang zamannya adalah dekat dengan Nabi SAW. Kurun mufaddalah. 100 lebih saja dia wafat. Kurun yang pertama. Dan dia mengingatkan kita tentang kaedah penting ini, yaitu innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Ya, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalis ma kana lillah. Ya. Ikhlas itu adalah buat, memang ikhlas ni kebiasaannya syarat yang pertama ni jarang orang gagal. Majoriti sepakat ni. Tak ada isu yang ni. Yang isunya kat sini. Inilah dia. Datang pelanggaran terhadap sunnah, lawannya adalah apa? Maka inilah dinamakan bid'ah. Yang orang sekarang sangat takut, sangat allergic, marah dia kalau kita sebut hadis-hadis tentang bid'ah. Apatah lagi kalau kita tegur, ibadah yang kamu lakukan itu tidak muafaqah dengan sunnah tapi terjatuh dalam bid'ah. Marah dia. Padahal terang lagi bersuluh, ya, bahawa itu memang amalan tidak ada daripada Nabi SAW. Boleh faham ni? Jadi ini mukadimah yang pertama. Dan di sini pengarang kita Hafizahullah Ta'ala mendatangkan contoh. Ya, contoh-contoh dalil. Baik, kita baca dulu dalil seterusnya daripada tulisan ini. Ya. Jadi para ulama dalam bab ini telah menulis, menjelaskan, menguraikan dengan panjang lebar betapa pentingnya, betapa wajibnya kita menjaga dua syarat ini. Ya, sebab itu berkata, ya, setelah membawa penjelasan Fudail bin Iyad rahimahullah tadi, ya, Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah mengatakan, Wahadhanil aslan huma tahqiqus syahadatain. Ya, syahadatainil latain huma ra'sul Islam. Dua asas ini, dua pokok ini, kata Ibn Taymiyah rahimahullah, yakni ikhlas dan mutaba'ah, mencontohi Nabi SAW dalam beribadah, adalah wujud ataupun realisasi yang tahqiq yang sebenar-benarnya dari penerapan syahadatain, iaitu dua kalimah syahadah, yang mana kedua-duanya adalah inti ataupun teras daripada agama. Dan kita telah belajar sebenarnya, sebab itu kalau kita belajar tauhid sesuai dengan metodologi salaf, kita akan temui, Masya Allah, ini syarat ni sesuai sunnah ni, dan ikhlas ni senang, semua indah kalimah ni. Ikhlas ni daripada kalimah la ilaha illallah. Ya, nampak tak? La ilaha illallah itu adalah ikhlas. Sebab itu namanya kalimatul tauhid atau ikhlas. Kalimatul ikhlas. Nampak? Apa makna? La ma'budah bihaqqin illallah. Iaitu tidak ada Rabb yang berhak diibadahi melainkan Allah. Itulah ikhlas. Kita buat amal ibadah ni semata-mata mengharap wajah Allah. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Tu barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, itulah keikhlasan. Ya, keinginannya, kecintaannya yang dalam pada Rabbnya. Maka Allah kata apa? Maka hendaklah dia beribadah dengan, dia beramal dengan amalan yang soleh. Apa makna amalan yang soleh? Ikhlas. Dan mesti sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi sesuai sunnah Nabi SAW, itulah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ni. Maknanya apa? Nabi SAW itu adalah abdun dan rasul. Maka rasul bal yuta'u wa yuttaba. Maka Nabi SAW adalah ditaati dan diikuti.
Inilah dia. Contoh teladan. Cara Nabi SAW makan, macam tu dah juga kita ikut. Nabi SAW makan tangan kanan, kita makan tangan kanan. Nabi SAW minum tangan kanan, kita pun minum tangan kanan. Nabi SAW berpenampilan berjanggut, kita pun lelaki berjanggut. Nabi SAW tidak merokok, kita pun tak merokok. Tu nampak? Itulah dia. Copy paste. Ni. Ya, Nabi SAW mengajarkan para wanita bagaimana aturan-aturan seorang wanita. Itu adalah sunnah. Boleh faham? Jadi sebenarnya ini adalah perwujudan kalimah tauhid, kalimah syahadatain. Maka benarlah perkataan ya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wa hadzanil aslani huma tahqiqu asy-syahadatain allataini huma ra'sul Islam. Ya, dua asas ini, dua pokok ini, yakni ikhlas dan mutabaah, adalah realisasi natijah daripada sebenar-benarnya penerapan syahadatain. Sebab itu orang yang faham tentang kalimah la ilaha illallah, ketika dia menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka hidupnya akan berjalan di atas dua ini dalam seluruh peribadatan yang dia lakukan, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, dan dia sekali-kali tak akan berpaling darinya. Maka dia pegang teguh dengan amalannya itu. Selama mana dia muwafaqah, dia memastikan amalannya itu muwafaqah dengan Nabi SAW, dia tak peduli walaupun majoriti manusia menyelisihinya. Dan satu perkataan yang masyhur di zaman kita, jangan khawatir menyelisihi amalan orang ramai, yang wajib kita khawatir menyelisihi amalan seorang, iaitu Nabi SAW. Don't bother. Ya, don't care. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu kembali, dan pada malam ini kita akan memulakan kuliah yang baru dengan menggunakan kitab yang baru, iaitu kitab yang bertajuk Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang telah kita maklumkan terlebih awal, yang telah kita nyatakan ya di dalam Facebook, ya, dan di situ dia disertakan beberapa keterangan. Dan inilah kitabnya yang akan kita gunakan. Adapun cetakan yang terbaru adalah berwarna biru, yang biru. Ya, berwarna biru. Namun kandungannya adalah sama. Ya, ini adalah cetakan yang terkini, iaitu terbitan pada tahun cetakan yang ketiga, ya, iaitu 1440 Hijrah bersamaan dengan Julai 2019. Walau bagaimanapun kandungannya insya-Allah sama, tidak ada perubahan. Baik. Balik. Kitab yang akan kita pelajari ini adalah kitab yang bertajuk Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang disusun oleh Al-Ustaz Safadil, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullahu Ta'ala, seorang ustaz yang sangat terkenal, ya,
iaitu yang berasal daripada Indonesia, seorang ustaz yang produktif. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh beliau hafizahullah taala yang sangat berkualiti. Kerana apa? Kerana kitab-kitabnya itu semuanya disusun bersandarkan dengan dalil-dalil daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama. Khususnya kitab yang akan kita ambil faedah daripadanya. Dan kitab ini adalah sebuah kitab yang komprehensif, yang sangat luas cakupan perbahasannya, khususnya yang berkaitan dengan amalan-amalan sunnah dalam setahun. Yang mana kitab ini terdiri daripada 27 bab. Adapun bab-bab itu bolehlah kita rujuk pada bahagian kulit belakangnya. Terdiri daripada 27 bab. Dimulai dengan bab yang pertama, prinsip-prinsip setiap Muslim dalam mengisi aktiviti hari demi hari. Bab yang kedua, menuntut ilmu syar'i adalah amalan harian setiap Muslim. Bab yang ketiga, tauhid adalah semulia-mulia amalan setiap Muslim. Jadi 3 bab ini adalah sebagai mukadimah penting sebelum pengarang hafizahullah ta'ala memasuki bab yang keempat sampai bab yang ke-27. Di mana pada bab yang keempat, pengarang hafizahullah ta'ala mula memasuki perbahasan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diakhiri dengan bab yang ke-27, waspada daripada perosak-perosak amal. Adapun bab yang ke-25, 26 dan 27 ini merupakan beberapa penutup penting. Dan sungguh kitab ini menjelaskan perkara-perkara yang besar sekali faedahnya untuk kita, khususnya kita sebagai pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak buku-buku yang ditulis berkaitan dengan perkara ini. Sama ada para ulama yang terdahulu, seperti contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Azkar, seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataif Ma'arif, yang lebih awal daripada situ Ibnu Sunni, iaitu tentang amalan sehari semalam. Dan ramai para ulama yang menyusunnya, sehinggalah di zaman kita ramai juga para ulama yang menyusun kitab-kitab yang menghimpunkan pelbagai amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita ketahui bahawa sunnah itu adalah satu perkara yang secara bahasanya adalah, sunnah ini terdiri daripada 2. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibahagi pada 2. Satu adalah yang wajib, yang kedua adalah yang sunat. Sunnah iaitu cara, cara beragama, bahasa mudah, iaitu segala perkataan, perbuatan, takrir, dan juga beberapa perkara. Bila kita sebut tentang sunnah ni, maka ada 5 perkara padanya. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu perkataan, ucapan. Ucapan berbentuk zikir dan sebagainya. Itu adalah sunnah qauliyah. Kemudian yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Ini perbuatan. Perbuatan Nabi SAW seperti berjalan, makan, minum, tidur dan berbagai lagi. Kemudian sunnah takrir, takririyah, iaitu sunnah yang berupa pengakuan. Diam Nabi SAW. Melihat seorang sahabat melakukan sesuatu, Nabi SAW diam ataupun tidak berkata apa-apa. Contoh apa yang terkenal? Seperti salah seorang sahabat Nabi SAW makan daging dok. Nabi SAW tidak makan, tidak menyukai, tapi Nabi SAW tidak melarang. Maka itu adalah sunnah dipanggil apa? Takririyah, iaitu sunnah yang berupa pengakuan, iaitu mengakui kebenaran sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW. Begitu juga tentang sunnah takririyah, ketika mana Nabi SAW bertanya pada seorang budak, Aina Allah fis sama. Langsung saja Nabi SAW tanya, Man ana? Lalu dia jawab, Anta Rasulullah. Lalu Nabi SAW perintahkan, dia adalah wanita mukminah, maka bebaskan dia. Nampak tu? Jadi Nabi SAW membenarkan. Nabi tak kata, betul jawapan kamu. Nabi diam, tapi Nabi langsung tanya lagi. Dia jawab. Begitulah seterusnya. Itu contoh. Kemudian yang seterusnya adalah sunnah hamniyah. Sunnah hamniyah.
Apa makna sunnah hamiyah? Hamimiyah ya tamarbutah. Hamiyah iaitu satu pekerjaan yang Nabi SAW bercita-cita untuk melakukannya, tapi Nabi SAW tak sempat untuk melakukannya. Ya, contoh Nabi SAW bercita-cita nak puasa di bulan Zulhijjah. Ya, 9, kalau tak silap 9 dan 8. Tak silap, ya 9 hari Tasu'a. Betul? Saya ingat tak lupa. Ya, kemudian seterusnya sunnah tarkiyah. Tarkiyah. Iaitu apa? Ya, sunnah tarkiyah adalah segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengerjakannya. Nabi tinggalkan dia dan Nabi tak perintahkan untuk berbuat, maka itu dinamakan sunnah tarkiyah. Baik, itu secara ringkas. Adapun perbahasannya kita boleh rujuk dalam hal yang berkaitan dengan ilmu khusus tentang sunnah Nabi SAW. Baik, jadi kitab ini apa yang nak dibahaskan adalah berkaitan dengan apa? Iaitu sunnah yang sunat. Adapun yang wajib, ya, maka itu terkandung dalam ibadah-ibadah harian. Seperti apa? Yang terkandung dalam rukun Islam. Solat, puasa, rukun iman, al-ihsan. Ya. Yang wajib. Wajib adalah melakukan apa yang Allah perintah, ni apa yang Allah perintah, dan tinggalkan apa yang Allah tegak. Ini wajib. Sekarang, ya, ini insya-Allah kita sebagai seorang mukmin yang tunduk dan patuh pada Allah, tidak ada jalan keluar, wajib melakukannya. Itulah kita sebagai seorang Muslim yang taat. Muslim yang taat. Ya, bukti dia seorang mukmin yang benar adalah menunaikan yang ini. Adapun sunat, sunat Nabi SAW yang sunat, ini adalah tambahan terhadap yang wajib. Yang mana bukan bermakna sunat itu buat berpahala. Bukan maksud, memang betul buat berpahala, tinggalkan tak berbuat maka tak berdoa. Bukan begitu. Ya. Akibatnya bila faham cara begini, orang pandang remeh. Ya, take for granted. Tak buat pun tak apa, sunat. Yang penting saya buat yang wajib sudah. Masuk syurga juga. Itu contoh. Ya. Jadi buat berpahala betul. Tinggalkan tak berdosa betul, tapi kurang dari sudut penekanan. Dari sudut ada rasa paksaan. Ada maksud keinginan, dorongan. Kurang. Ni dia panggil pushing factor kurang. Pushing factor, ya, ataupun driving force kurang. Jadi padahal sunat itu adalah perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW melakukannya. Maka kita kena refresh, tukar. Tinggalkan tak berdosa tu kita kena tukar. Tinggalkan, apa maksudnya? Rugi selama-lamanya. Barulah kita akan buat. Sebab apa? Sebab ini adalah amal yang bernilai ibadah, yang mendatangkan faedah. Faedah yang pertama apa? Bukti cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta. Yang kedua adalah mendapat pahala. Yang ketiga, nanti dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri akhirat. Jadi kalau ditanya apa makna sunat, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sunat, maka buat pahala, dapat pahala, tinggalkan rugi, sia-sia. Sebab apa? Kebanyakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita dituntut untuk melaksanakannya sebagai bukti. Bukti apa? Bukti realisasi cinta kita pada Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersabda, bukan Nabi SAW bersabda, dalam Quran Allah sebut apa? Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum, sambung. Sambung, Nabi Rahman. Dah buka pintu. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ini prinsip penting yang berkaitan dengan, ya, iaitu mencontohi Nabi SAW dalam segala perkara, yang wajib dan yang sunat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana rajullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan, contoh, the best example for us to follow.
Ya. Contoh teladan yang terbaik, the best. Tidak ada tandingan. Untuk apa? Untuk kita contohi. Ya, bagi siapa ni? Orang yang nak contoh ni siapa? Supaya bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi sini ada 3 perkara penting. Nabi SAW tu as our role model, the ultimate, the only one, as our reference. Ya, untuk kita berjalan di atas kehidupan berdasarkan agama, iaitu sunnah Nabi SAW. Ya, jadi jadikan Nabi SAW itu sebagai suri teladan, contoh. Ya, apa akibat? Kita dapat rahmat daripada Allah dan kedatangan hari kiamat nanti kita akan diterima oleh Nabi SAW bila kita berjalan untuk pergi ke telaga Nabi SAW, Al-Haud. Ya, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Baik. Jadi ini perkara yang sangat besar, yang sangat penting. Sebab itu bila kita mempelajari tentang amalan sunnah setahun ini, supaya kita berjalan sesuai di atas apa yang telah dijalani oleh Nabi SAW. Dan banyak di kalangan umat Islam yang tidak berusaha, bahkan tidak mengetahui. Ya, sebahagian besar daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan sunnah-sunnah Nabi SAW itu mati dalam kehidupan dan menjadi asing. Dan kita lihat betapa banyak sunnah-sunnah Nabi SAW itu, apabila ada orang yang nak menghidupkannya, mereka itu dipandang janggal, ganjil. Ya. Sebab itulah ilmu tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, ya, yang mana diatur oleh Nabi SAW atas perintah Allah, ya, setiap saat, setiap hari, ya, setiap tahun, sepanjang usia sampai mati. Ya, dari awal kelahiran kita sampailah kematian, semuanya diatur mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi kitab ini sungguh besar sekali faedahnya. Yang pertamanya, membuka ilmu-ilmu yang barangkali yang tidak kita ketahui, ya, berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. Yang keduanya, untuk menanamkan kecintaan kita yang sebenarnya kepada Nabi SAW. Apabila kita memiliki ilmu tentang sunnah Nabi SAW, maka dengan itu akan datanglah dan bertambahlah cinta kita pada Nabi SAW. Dan kita akan lihat dan menghargai betapa susah payahnya Nabi SAW hidup di atas sunnah itu. Ya, sehingga, ya, setiap saat Nabi SAW tak pernah lepas daripada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi SAW berjalan di atasnya. Maka kita sebagai wujud realisasi terhadap kecintaan pada Nabi SAW, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tengok, ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Besar sekali faedahnya. Ya, ayat ujian. Katakanlah jika kamu cinta pada Allah, maka hendaklah kamu ikut aku. Jadi cinta kepada Allah itu dengan syarat. Syaratnya mesti mengikuti Nabi SAW. Ya, zahir dan batin. Sebab Nabi SAW adalah contoh bagi kita umat Islam. Sungguh kita bersyukur memiliki contoh yang tiada tandingannya. Dan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu lengkap dan sempurna. Ya, dari segi ajarannya, aturannya dan hukumnya. Maka hendaklah kita berusaha untuk berjalan di atasnya. Ya, sebagai bentuk adab seorang Muslim terhadap Rasulullah SAW, maka hendaklah dia menunjukkan akhlak yang agung ketika mana dia berada di majlis yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul. Ya, jika tidak, maka dia termasuk dalam orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mempelajari kitab ini tentunya memerlukan beberapa perkara. Yang paling utama adalah adab ketika mana kita berinteraksi dengan, ya, berinteraksi dengan apa? Ya, pribadi Nabi SAW. Sebab mempelajari tentang amalan sunnah setahun ini menurut Al-Quran dan As-Sunnah, seolah-olah kita sedang berbicara atau Nabi SAW sedang berbicara kepada kita. Maka hendaklah menjaga adab-adab itu dengan sebaik mungkin. Baik, ini sebagai pengenalan awal yang pertama. Baik, kitab ini, ya, dimulai dengan 2 pengantar, ya, 2 mukadimah, ya, oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, dan kita baca secara ringkas dan kita ambil faedah daripadanya. Kenapa? Pengantar penulis ini adalah perkara yang penting. Kerana daripada pengantar inilah atau mukadimah ini menjelaskan tentang gambaran secara keseluruhan apa yang ditekankan, apa yang ingin disampaikan, ya, apakah tujuan yang ingin diraih oleh pengarang terhadap kita, khususnya yang membaca dan mengambil faedah daripada kitab ini.
Ya, mari kita lihat pada pengantar penulis cetakan pertama.